Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat, Doktor. So, hari ini kita akan sambung lagi lecture kita untuk chapter 2. Dalam kelas yang lalu kita dah belajar tentang maximization. Sebelum tu saya nak remind sebelum kita proceed dengan minimization problems, saya nak remind kita ada bagi latihan untuk chapter 1 Macam mana, boleh buat tak soalan latihan tu? Semua dah cuba ke? Dah siap? Tak siap lagi, Doktor. Okay, Tak siap lagi. Ada yang dah siap, ada yang tak siap. Tak apa, masih ada masa lagi. Yang dah siap boleh hantar melalui online learning. Yang belum siap boleh buat lagi sampai hari Rabu Saya bagi tempoh hingga hari Rabu ni. Okay? So saya just nak remind tu, make sure kamu hantar setiap latihan yang saya minta lah Kalau saya tak minta tak apalah. Kalau saya dah adakan ruang untuk kamu hantar, kamu kena hantar lah. Maksudnya saya akan mengambil kira sebagai komitmen kamu dalam kelas ni. Okay? Itu tentang soalan latihan chapter 1 chapter 1. So for today's class, we are going to continue with chapter 2. Tapi kita tengok minimization problems. Okay? Boleh nampak ke slide yang saya share ni? Boleh. Okay, good. So we will start for minimization example. I hope everybody is clear for the maximization problems. Dalam kelas yang lepas, kita dah tengok maximization sampai sini kita dah, saya refresh balik, kita dah tengok macam mana nak develop model. Basically we have 3 steps in developing the model. First, kita kena identify the decision variables. Then we have to develop the objective function. And the third step, kita identify model untuk constraint. So itu 3 step yang penting lah Tanpa model ni kita tak boleh nak lukis graph. So kita kena develop model dulu. Bila dah ada model, baru kita boleh mula melukis graph untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay, dalam maximization problems, kita lukis graph untuk mengenal pasti di manakah optimal point point yang manakah yang akan memberikan profit yang paling tinggi. Okay, dalam previous class juga kita dah introduce slack variables. Slack variables iaitu unused resources maksudnya lebihan resource yang kita ada, sumber-sumber yang kita ada tu yang masih berbaki selepas kita menghasilkan kuantiti produk kita. Okay, hari ni kita nak tengok minimization Alright, this is an example for minimization problems. Juga ada dalam buku teks kamu, boleh rujuk juga This is about a company. Bukan company, dia tentang satu mungkinlah company juga kan, tapi dia nak buat perkebunan dia nak membajakan kebun dia. So dia memerlukan seperti biasa kita baca dulu dia memerlukan bukan dua jenis. Dia perlukan, bukan dua jenis baja, dia perlukan nutrien untuk membaja dekat kawasan kebun dia. Okay, jadi dia ada 2 pilihan, sama ada nak beli Supergrow dan satu lagi Crop Quicks.
dua jenis baja yang ada alternatif untuk dia. Jadi apa dia maklumat yang diberi di sini ialah fuel requires at least 16 pounds of nitrogen and 24 pounds of phosphate. Jadi untuk penanaman tanaman dia tu, tak tahulah dia tanam apa tapi tumbuhan tu memerlukan sekurang-kurangnya 16 pound nitrogen dan 24 pound fosfat. Setelah dia buat kajian lah ya. Kalau tengok orang yang ambil industri peladangan ni, dia akan buat kajian satu-satu jenis tumbuhan tu apa yang dia perlukan kan. Okey, jadi dia dah buat dan dia perlukan sebanyak 16 pound nitrogen dan 24 pound fosfat supaya tumbuhan tu hidup dengan subur. Jadi untuk mendapatkan nutrien yang secukupnya, dia boleh beli sama ada Supergrow ataupun Cropquicks ataupun kedua-dua jenis sekali supaya dia dapat kos yang paling rendah lah ya. Okay. Dan diberi di sini Supergrow cost $6 per bag. Manakala Cropquicks $3 per bag. Okay. Jadi nampaknya Cropquicks ni lebih murah, tapi adakah dia akan memberikan nutrien yang cukup untuk tumbuhan tersebut kan? Ataupun dia perlu combine kedua-dua jenis baja tersebut supaya dia dapat dengan harga yang terjangkau dan nutrien yang mencukupi. Okey. Ini persoalan dia. How much of each brand to purchase to minimize total cost of fertilizer given the following data. Berdasarkan data ni, kita dapati dia kata Supergrow mengandungi 2 pound nitrogen dan 4 pound fosfat. Manakala Cropquicks 4 pound nitrogen dan 3 pound fosfat. Okay, jadi macam mana dia nak selesaikan masalah ni? First kali macam biasa kita kena develop the model. Okay. Ini dia punya ilustrasi lah macam mana dia nak membaja sama ada dia nak beli Supergrow ataupun Cropquicks. Ini kandungan yang ada dalam setiap jenis baja. Supergrow ada 2 pound nitrogen, ada 4 pound fosfat. Cropquicks ada 4 pound nitrogen, 3 pound fosfat. So which one to be purchased supaya dia dapat nutrien yang cukup ya. Ni requirement dia. Maksudnya dia nak sekurang-kurangnya 16 pound nitrogen dan sekurang-kurangnya 24 pound fosfat. Maksudnya apa? Lebih tak apa Yang penting ada cukup benda tu, tak boleh kurang. Maksudnya kalau dia dapat lebih nitrogen atau fosfat, is okay. Maka yang penting jangan kurang daripada kuantiti tersebut. Okay. Jadi first kali kita kena buat model formulation. As usual kita kena tengok apakah ada aktiviti yang dilakukan ya. Iaitu kita identify decision variables. Okay, dalam kes ni ada dua benda yang akan melibatkan kos, iaitu sama ada dia beli Supergrow ataupun Cropquicks. Jadi dia boleh labelkan lah gunakan variable X1 mewakili bilangan bags untuk Supergrow dan X2 bilangan bags untuk Cropquicks. Okay. So dia dah identify the decision variables, iaitu aktiviti yang akan memberi efek kepada objektif dia. Objektif dia apa tadi? Nak minimize cost kan? Okey. Sekarang kita nak develop objective function model untuk objective function. Jadi di sini diberi harga harga untuk Supergrow $6 dan Cropquicks $3. Jadi dia pairkan dengan decision variables. Jadi minimize Z equal to 6x1 plus 3x2. Okay. Di mana ni adalah cost untuk Supergrow dan yang ini pula 3x2 ni
course untuk crop quiz. Okey. Kemudian step yang ketiga, buat model constraint. Apa dia constraint dia? Kekangan dia. Syarat yang dia kena penuhi di sini ialah kuantiti nitrogen tak boleh kurang daripada 16 pound dan fosfat tak boleh kurang daripada 24 pound. Jadi macam mana nak dapat model ni? Tengok dekat table tadi. Nitrogen ni untuk constraint yang pertama. So kita packkan dengan addition variables, jadi 2x1 tambah 4x2 mestilah lebih atau sama dengan 16 pound. Jadi kita dapat equation yang pertama. Equation kedua, 4x1 tambah 3x2 lebih atau sama dengan 24. Jadi kita dapat yang second constraint. Then last but not least, jangan lupa the non-negativity constraint. Maksudnya quantity of bags of Supergrow and bags of crop quick tak boleh less than, bukan tak boleh besar, minta maaf, silap lagi. Okay, jadi kalau betulkan ni dia tak boleh kurang daripada kosong. Dia tak boleh negatif ya. Tolong betulkan. So sepatutnya macam ni tu penting kamu join kelas. Takut ada yang saya tersilap dalam slide ni, kita boleh betulkan sama-sama. Okey. Dapat yang tu. Baik. Sebut. Sorry. Ada. Yang ni. Yang ni saya dah betulkan jadi lebih kecil atau sama dengan lebih kecil pula dah. Lebih besar daripada kosong. Saya tersilap buat betulan. Betul dah tadi. Astaghfirullahaladzim. Betul. Non-negativity maksudnya dia mesti lebih besar daripada kosong. Sorry, saya yang pening. Okey, betul dah tadi. Dia mestilah lebih besar daripada kosong. Tak boleh negatif. Alright, boleh ya? Minta maaf tadi tersilap. Nanti kamu pula yang pening. Saya pening je nak memeningkan kamu. Okey. So ini adalah model 3 step tadi. So kita dapat model dia yang complete macam ni lah. Kita buang ayat-ayat tadi, kita ambil dia punya equation sahaja. Minimize z equal to 6x1 plus 3x2. Subject tu, inilah constraint dia ada dua. Sama juga kita kena lukiskan paksi X dia dan paksi Y. Paksi X mewakili X1 X1 apa dia tadi? Supergrow. Dan X2 crop squid. Betul ke? Supergrow dan crop squid. Okey, jadi bila dah ada paksi X dan paksi Y macam biasa, kita perlu cari 2 titik untuk setiap persamaan ya. Jadi kita sambungkan. Macam hari tu jugalah lukis graf dia. Ingat lagi tak? Saya dah ajarkan dalam kelas yang lepas macam mana nak buat line tu. Harapnya kamu boleh. Alhamdulillah. So, bila kita dah dapat line ni, kita nak cari visible region. Okay, nak cari visible region, kita based on simbol ni ingat. Dia mestilah lebih besar daripada. Lebih besar maksudnya lorekan dia berada di atas line Kalau maximize, kita gariskan dia, region dia berada di bawah garisan di bawah graf. Kalau lebih besar maksudnya lorekan dia berada di atas. Jadi kamu lorek sebelah atas, kamu akan dapat macam ni lah visible solution area. Maksudnya kalau dia beli kuantiti kat sini ni semuanya dia akan fulfill all the requirement lah. Dia akan dapat lebih fosfat dan nitrogen. Jadi dia boleh beli banyak lah. Tapi kat sini dia tak maulah beli banyak kan sebab kita nak
minimize cost. Jadi kita nak tengok paling sikit kita boleh beli dalam berapa supaya kita punya cost tidak meningkat. Jadi dia nak pilih yang paling sikit lah. So sebab kita nak minimize. So macam mana nak cari optimal point dia? Optimal point dia akan berada di bucu Di bucu sama ada dekat sini 08 ataupun dekat sini ataupun dekat sini 80. So antara tiga ni lah bucu dia. So macam mana nak identify? As usual dia kena lukis garisan untuk objective function. Ni samalah kamu gantilah dengan satu nilai 12 ke 30 ke kan. Dia punya cost supaya kamu dapat cari 2 titik atas persamaan ni. So kamu dapat gariskan dia punya garisan untuk objective function. So bila dia drag daripada visible region ke bawah. Ataupun kalau garisan kamu berada di sini, kamu drag ke sana, yang mana yang jumpa dulu dengan visible region? Kalau dari atas ni, tarik ke bawah, yang mana yang last meninggalkan visible region? Kalau based on graph ni, kita dapati the last point to leave the visible region ialah point A ya. Maksudnya dekat sini dengan kalau kita beli dengan kuantiti di sini, kita akan dapat kos yang paling murah. Jadi kita boleh gantikan koordinat ni dalam objective function. Jadi kita dapat Z dia sama dengan $24. So itu adalah optimal solution point. Okey, boleh faham tak? Setakat tu. Is it okay? Kita banyak shortcut lah hari ni sebab kita dah banyak explain dalam kelas yang lepas macam mana nak lukis graf, macam mana nak selesaikan kan. Jadi kalau tak ada masalah dekat sini, kalau ada tolong tanya sekarang. Kalau tak ada saya nak proceed sebab kita dah nak habiskan lah untuk chapter ni Kalau semua dah ada macam mana cara optimal point tadi, sekarang saya nak introduce 11 variable. Kalau dalam maximization, kita introduce select variables. Kalau dekat minimization, kita introduce 11 variables. Maksudnya kita ada lebihan nitrogen dan fosfat tadi. Maksudnya kita beli untuk dapatkan banyak tu je, tapi kita dapat lebih kan. Jadi kita nak tukarkan equation lebih besar atau sama ni kepada sama dengan a surplus variable represents an excess above a constraint requirement level. Maksudnya kita dapat lebihan nitrogen dan fosfat berbanding apa yang kita perlu. Tapi kos kita sama juga. Sama je macam tu. Kita beli banyak 8 beg je lah kita bayar. Tapi kita dapat lebih lebih benda yang kita perlu. Jadi sebab tu dia dinamakan surplus. Okay. Dia kata a surplus variables contribute nothing to the calculated value of the objective function. Sama juga macam slack variable dia tak menyumbang apa-apa kepada objective function. Maksudnya dia tak memberikan kos tambahan lah walaupun kita dapat lebih. Okay, jadi untuk surplus variable ni kita tolak Kalau untuk slack kita tambah sebab kuantiti ni ialah termasuk dalam equation. Tapi untuk plus kita kena tolak sebab dia tak termasuk dalam 16 ni. S1 ni ialah lebihan nitrogen yang tak termasuk dalam 16 nitrogen ni. Sebab yang ni dia kata tadi at least kan. So yang ni kita kena tolak lah daripada 16 ni. Bukan daripada 16, daripada equation tu. Okay, sebab dia tak termasuk dalam 16. Sebab tu kita kena tolak. Sama juga dengan yang bawah ni So untuk surplus variable kita kena tolak. Alright. Jadi tujuan dia supaya kita tahu
ada point ni kan, kalau kita beli 8 bag, jadi crop quiz lah. Super grow. Lupa dah saya. Kita beli 8 bag crop quiz ya. Crop quiz. Jadi bila kita beli 8 bag crop quiz ni apa yang akan kita dapat? So kita gantilah dalam ni. So S10, S28. Jadi 4 kali 8. Dapat berapa? Kiralah. So kamu akan dapat 4 kali 8 berapa? 32. Hello. Kamu ni mengikut ke saya cakap seorang-seorang? 32. 32 kan? So 4 kali 8, 32. Jadi S1 sama dengan, bawa ni ke sebelah ya. Negatif S1 sama dengan 16 tolak 32. Dapat negatif 16. Jadi tukar pada positif lah. Kita nak S1 bukan nak negatif S1. So kita akan dapat S1 sama dengan 16. S1 sama dengan 16 maksudnya kita dapat lebihan. Lebihan apa ni? Yang pertama ni apa tadi? Dia punya nitrogen So kita dapat lebihan nitrogen sebanyak 16 pound. Manakala untuk yang ni kita ganti juga. Ini asyik sedap je. Kita ganti dengan 0 dan juga 8. So dapat berapa? 3 kali 8? Berapa? 3 kali 8? 24. Jadi bawa ke sebelah. 24 tolak 24 kita dapat 0. So tak ada lebihan untuk nitrogen pula, fosfat Kita dapat lebihan nitrogen tapi tak ada lebihan untuk fosfat. Maksudnya untuk fosfat kita dapat cukup-cukup 24. Okay. So itu situasi surplus dekat A lah. Dekat point B pula. Ni dia punya koordinat. Kalau nak cari koordinat ni kamu boleh selesaikan dua persamaan ni Kamu akan dapat koordinat ni. Untuk X1 dan X2. Okay. Jadi gantikan dalam equation ni dan kamu dapati dua-duanya cukup-cukup je. Dapat nitrogen 16, fosfat 24. Tak ada lebih pun kalau beli dekat B. Tapi harga dia lebih mahal 33.6 kalau beli crop squid dan super grow tadi dengan kuantiti yang diberikan. Dekat point C pun sama, kamu gantikan. So kalau dekat point C kita dapat lebih fosfat tapi harga dia ya Allah lagi mahal So optimal point kita adalah A sebab dia punya cost paling murah. Okay, clear? Saya harap boleh faham semua. Ada soalan tak? Setakat ni boleh. Okay, Alhamdulillah. Alright, kita teruskan dengan topik seterusnya. Yang tadi tu dah habis, kita dah habis maximize dan minimize. Sekarang kita tengok sikit irregular types of linear programming problem. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, biasalah kita akan jumpa juga situasi yang kadang-kadang kita tak boleh selesaikan, kadang-kadang kita jumpa lebih banyak penyelesaian dia macam-macam kita boleh buat. So sama ada kita akan tengok 3 hari ni, multiple optimal solution, invisible solution dan unbounded solution Ini contoh multiple optimal solution Maksudnya dekat sini apa yang berlaku ialah kita akan dapat lebih daripada satu optimal point. Kalau tengok kat sini kita ada point B dan point C dua-dua memberikan profit yang tertinggi. Sama So this is the multiple optimal point. Bila dia akan berlaku? Apabila the objective function is parallel to a constraint line. Maksudnya kecerunan objective function garisan objective function ni sama dengan salah satu daripada constraint. Kalau tengok kat sini dia sama dengan yang mana? Nisbah dia.
Dia sama dengan yang kedua ni 40, yang ni 4, yang ni 30, yang ni 3. Jadi kecerunan dia kita akan dapat sama. So dia akan bila kita drag objective function tu dia akan jatuh di atas garisan ni, garisan constraint. Jadi kita akan dapatlah point B dan point C jadi dia multiple optimal solution. Okay. Satu lagi an invisible problem. Invisible problem ni maksudnya every possible solution violate at least one constraint. Maksudnya kat mana pun kita cuba nak solve, sama ada dekat point B, point A, point B ataupun point C, semuanya akan melanggar constraint. Salah satu constraint. Kat sini kalau kita tengok, dia punya constraint ialah ini resources, tapi yang ni kita ada demand Untuk X1 dia nak mesti lebih daripada 4. Untuk X2 lebih daripada 6. Jadi X1 lebih daripada 4. Yang ni lah dia lorek sebelah sana. X2 lebih daripada 6, dia lorek sebelah atas. Okay. Manakala resources dia pula less than 8. Dia ada resources banyak ni je. Jadi dia boleh hasil dekat A, tapi dia tak dapat fulfill the demand dekat yang constraint kedua dan ketiga ni dia tak boleh penuhi. So dekat sini pun dia bukan visible lah sebab dia dah langgar 2 constraint. Dekat point B dia dah langgar semua constraint. Dia tak cukup resource dan dia juga tak penuhi demand. Kalau dekat point C, memang dia penuhi demand tapi dia memang tak ada cukup resources. Jadi ini adalah invisible problem Maksudnya dia tak mampu nak solve. Alright. And the last one is unbounded problem. The unbounded problem ni di mana kalau tengok dekat sini, value of the objective function increases indefinitely. Maksudnya dia boleh terus menghasilkan tanpa ada yang limitkan dia Kalau kat sini dia punya constraint hanyalah X1 lebih besar daripada 4. Ni garisan ni. So dia ke sana. Yang bawah ni X2 lebih kecil daripada 2. So di bawah ni. So ini dia punya visible region. Lepas tu tak ada resources pula yang menghadkan dia. Jadi dia boleh sentiasa produce. So ini dipanggil unbounded problem. Alright, habis dah untuk yang ciri-ciri tadi irregular. Ini tajuk yang topik yang lain. Karakteristik ni kita dah tengok sebenarnya dalam chapter 1 hari tu karakteristik of linear programming ni dia mestilah dia mempunyai benda semua tu jelas decision variables dia kita tahu apa dia dan problem dia mestilah encompass a goal expressed as an objective function. Kita tahu macam mana nak develop objective function tu. Dia jelas dia punya problemnya. The restriction represented by constraint exists that limit the extent of achievement of the objective. The objective and constraint must be definable by linear mathematical function relationship. Maksudnya kita boleh develop model daripada maklumat yang diberi tadi kita boleh define dalam bentuk persamaan linear. Ini yang ciri-ciri linear programming problems Okey, habis untuk hari ni. So dekat sini ada satu exercise. So, kamu boleh cubalah exercise ni. Nak buat sekarang ke? Nak tunggu? Ataupun kita discuss dalam next class dia punya. Bukan discuss lah, kita semak jawapan Okey. So kamu cuba buat, lepas ni kan ada masa banyak lagi kan. So cuba buat dulu exercise ni. Cuba buat exercise ni, baca dulu apa dia maklumat yang diberi. Belajarlah baca sendiri takkan semua saya nak baca. So kamu boleh tengok dia punya constraint apa dia punya decision variables apa dia. Gunakan balik apa yang kita dah belajar tadi. Buat 3 step tu Soalan pertama ni, formulate a linear programming model for this problem.
So soalan ni kamu mesti boleh develop models. Bila dah dapat models, baru proses soalan kedua. Solve this model by using graphical analysis. Kamu kena lukis graf. Kemudian soalan yang ketiga ni, kamu kena cari select variables. Soalan 4 ni, kalau kita ubah dia punya objective function tadi punya kecerunan, apa akan jadi. So, saya harap kamu boleh cuba jawab soalan ni dan kita akan sama-sama tengok jawapan dia dalam next class. So, boleh buat sekarang lah ya, sebab kita ada masa lagi. Saya rasa setakat tu saja kelas hari ni. Ada apa-apa tak nak tanya? Doktor nak tanya soalan. Ya. Untuk minimization yang 8 of 8 tu, yang slide yang 24. Saya nak tahu macam mana dapat Z tu 24, Z tu 33.6, satu lagi Z sama dengan 48. Yang mana kah? Ini kah? Yang ni. Yang ni kaedah dia sama macam dalam maximization juga. Kamu kena cari koordinat ni. Koordinat untuk titik B dan C. Yang ni kamu faham tak yang ni? Okey, mungkin tak comel kot. Mana ada graf lain tak? Dekat sini katakan ya. Tadi kamu mula lukis graf macam ni kan? Ni tak ada lorek lagi. Yang ni dah lorek. Okay. Kita dah tahu visible region dia kat atas tu. So kita tahu ini point dia. Jadi apa dia koordinat kat sini? Ingat lagi tak macam mana nak lukis? Ingat lagi kan? Kalau nak lukis garisan untuk yang ni, kamu kena cari let x1 equal to 0. Kemudian kamu gantikan dalam ni. Jadi x2 sama dengan 16 bagi 4. 4 kan? So koordinat 4. 4. So untuk line ni kamu dah dapat 1. Kemudian let x2 equal to 0, gantikan dalam ni. 2 darab x1 tambah 4 darab kosong sama dengan 16. Jadi x1 sama dengan 16 bagi 2. 8 kan? So koordinat dia 8. 8. Jadi kamu dapat line ni kan? 0, 4. Tak betul. 0, 4 mana? Sini. Saya silap kira. 4 kali 2, 8 4 kali 4, 16. 0, 4. Ni lah line dia. 0, 4 kat sini. 0, 4. Lepas tu yang ni 8, 0 kat sini. Sorry, silap line. So ini dia punya line ni untuk equation 2x1 tambah 4x2 dia besar atau sama dengan 16. Yang ni line dia. Yang ni pun samalah, kamu ganti x1 sama dengan 0, cari x2, dapat line ni kan, cari dua koordinat. So kamu tahu ada koordinat dia. Bila dah dapat koordinat tu dekat sini 080, ni 04, kamu boleh gantilah. Yang ni 80. So kamu buat pula kat sini. Yang ni koordinat dia 08. Untuk yang ni, untuk cari koordinat ni, kalau kamu guna kertas graf, kamu boleh based on graf je. Tapi kalau kamu tak lukis graf dengan baik, kamu takkan dapat point yang tepat. So kamu boleh solve dua equation ni. Jadi kamu akan dapat point dia. Ini dia punya koordinat lah. So dekat sini 4.8, 1.6. Yang ni 0.8. C 80. Jadi kamu tanya tadi soalan kamu ialah Z ni kan?
Ya Doktor. Ya? Ah, Macam mana dapat nilai ni kan? ah. Dekat point A, gantikan je dalam ni. X dia kosong kan? 6 darab kosong tambah 4 darab 8 tambah ni tak payahlah. Sebab ni kosong kan. Sama dengan berapa? 6 kali kosong tambah 4 darab 8. 4 kali 8 berapa? 32. 4 kali 8, 32. Betul ke ni? Oh, sorry. Guna dia punya equation. Silap 6 darab kosong tambah 3 bukan 8, bukan 4. 3 darab 8. 3 kali 4, 24 lah kan? 24. Kalut sekarang saya. Okay, so ambil ni equation ni. So untuk point B, guna koordinat ni. A darab pula dah. Apa namanya? 6. Point B 6 darab 4.8 tambah 3 darab 1.6. Dapat berapa? Cuba kira. 33.6. 33. Okey, faham. So kamu gantikan je koordinat tadi. Yang penting kamu boleh cari koordinat yang betul lah. Okey, ada soalan lagi tak? Bagus ya, terima kasih. Yang lain clear? Yang lain ni tak ada apa dah kot. Saya rasa semua dah faham. Tak ada soalan, saya nak stop dulu. So kamu boleh cubalah exercise ni. Saya bagi clue sikit. Untuk exercise ni dia ada resources pula. Constraint untuk demand tengok kat sini. Dia ada demand for table A is limited to 6 per day. So kamu kena ada tambah satu lagi equation selain daripada equation untuk resources, kamu ada satu lagi equation untuk demand. So saya harap kamu boleh baca soalan ni dengan teliti dan cuba buat equation develop the model dan solve guna graphical solution. Okay, setakat tu saja. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Doktor record tak kelas ni? Ya, saya record. Okay.